Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العلي العظيم أما بعد. Kita sambung semula pembacaan kitab kita 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Sambung pada kisah yang ke-18 muka surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 113. Mafhumnya, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Tidaklah dibenarkan di sini membawa erti diharamkan ataupun siapa yang buat maka berdosa. Situ. Tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, yakni orang yang mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Sekalipun orang itu, yakni sekalipun orang musyrik itu daripada kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah pada malam ni adalah membicarakan tentang pengharaman berdoa kepada orang-orang kafir, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal dunia. Haram bagi kita doa supaya Allah ampunkan kesalahan dia ataupun mendoakan kesejahteraan buat dia. Contoh hari ni orang duk reyuh satu orang, apa dia, artis ke apa daripada Thailand, hak mati tu, nama apa dah kata? Apa? Tang Mo. Habis orang itu dah Tang Mo ke Tom Yam ke apa, habis orang itu dah. Dia mati katanya lemah ke apa, tak tahulah, kita pun tak erti nahbak cerita ada guna, tapi gitu lah. Maka dia berkata apa? Rest in peace. Gitu. Apa dia tu? Rehat dalam ketenangan. Jadi boleh ke tak boleh tu rehat dalam ketenangan? Orang Islam mendoakan supaya dia tu mati dia tu duduk dalam keadaan tenang lah, kita panggil. Maka jawatan kuasa fatwa kebangsaan bahkan telah disebutkan juga dalam koleksi buku fatwa Jakim, mengatakan hukumnya adalah haram, tak boleh. Duk pi doa kat dia siapa? Terang dah mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memada dengan takziah pun cukup dah. Kami ucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau duk sekian. Adapun doa untuk dia mendapat ketenangan memang tak tenang dah.
Hatta kalau waktu dia hidup sekalipun dia bagi salam kat kita. Misalnya, kita di Malaysia ada kawan kita bukan Islam. Lepas tu dia main jumpa kita, dia bagi salam, Assalamualaikum Haji. Kita pergi belah Kelantan ke apa, orang bukan Islam bagi salam kita, Assalamualaikum. Kita nak jawab apa? Adakah jawab balik Alaikumussalam? Tak, memada dengan jawab Alaikum saja. Kalau hak hidup tu pun tak ada Alaikumussalam di belakang tu pun tak ada dah, apatah lagi ketika mana mati, serupa tu lah juga. Macam mana boleh pi tukar pula waktu hidup Alaikum saja, bila dah mati Alaikumussalam, tak pun doa pula bagi dia mendapat ketenangan daripada Allah. Kerana apa? Kerana pada zahirnya jelas dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Jadi hukum menyebut rest in peace pada orang bukan Islam, hukum dia adalah berdosa, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil dia? Ni dalil dia, surah At-Taubah ayat 100, ayat 113. Habis itu. Baik. Kisah di sebalik ayat ini, pemergian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimbulkan rasa sedih yang amat sangat dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Rasulullah yang pertama iaitulah Sayyidatuna Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi. Jadi bila kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapakah kedudukan Rasulullah ataupun Rasulullah ni suami yang keberapa bagi Sayyidatuna Khadijah? Iaitulah suami yang ketiga. Suami yang ketiga, maknanya dia kahwin dengan Nabi tu buat kali yang ketiga dah. Jadi suami dia yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dia yang pertama kata ulama nama dia Atiq bin Abin. Tu suami Khadijah yang pertama, Atiq bin Abin. Dapat anak seorang. Daripada perkahwinan Atiq bin Abin, Sayyidatuna Khadijah dapat anak seorang. Anak dia yang bernama Hindun. Jadi Nabi ada anak tiri, ada anak tiri. Nama apa? Nama Hindun. Mekok mana Hindun? Perkahwinan Khadijah dengan suami dia yang pertama yang bernama Atiq bin Abin. Kemudian selepas daripada itu matinya Atiq suami hak pertama Khadijah ni, maka Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan satu orang lagi lelaki yang bernama Abu Halah At-Tamimi. Abu Halah At-Tamimi dapat dua orang anak. Anak yang pertama bernama iaitu Hindun. Anak hak pertama nama Hindun, dan anak yang kedua namanya Halah. Hindun dan juga Halah. Jadi anak Sayyidatuna Khadijah ni ada berapa orang ni? Ada tiga orang. Ada tiga orang. Seorang dengan suami dia yang pertama Atiq bin Abin, dua orang bersama dengan suami dia yang nombor dua Abu Halah At-Tamimi. Maka selepas daripada tu barulah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suami yang ketiga buat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Satu. Yang kedua, Sayyidatuna Khadijah usia dia 15 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia kahwin dengan Rasulullah, umur Sayyidatuna Khadijah 40 tahun. Ini pandangan yang masyhur walaupun ada khilaf dalam kalangan para ulama. Walaupun ada khilaf perbezaan pandangan, tetapi yang masyhur, yang kebanyakan ulama berpegang, umur dia 40 tahun. Umur Nabi SAW 25 tahun.
Jadi 40 tolak 25, jadi 15 tahun lebih muda usia Nabi daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Yang ketiga, Sayyidatuna Khadijah bagaimana dia boleh kahwin dengan Nabi? Kita sedia maklum Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha satu orang wanita daripada kabilah keturunan Arab Quraisy yang mulia. Orang yang terkenal dengan budi pekerti yang baik, terkenal dengan keturunan yang baik, terkenal dengan datuk nenek moyang yang kita panggil ada nama, ada kedudukan dalam kalangan orang Arab Quraisy. Dan Sayyidatuna Khadijah ni orang yang kaya, yang ada harta, perniagaan dia bukan takat dalam saja, bahkan luar negara sampai ke bumi Syam, import ekspor ada belaka reta ni. Satu ketika Sayyidatuna Khadijah memerlukan seorang pembantu. Sebab apa? Nak bawa barang dagangan yang banyak, nak bawa pi ke mana? Nak bawa pi ke Busra, ke Syam. Nak bawa pi ke Syam, maka memerlukan satu orang lelaki yang amanah, yang boleh menjaga keselamatan harta dan juga duit keuntungan daripada perniagaan. Maka dibawalah satu orang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum mai temu duga. Jadi temu dugalah Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi, tanya apa hak ni lebih kurang, maka lulus. Nabi dapat kerja dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menjanjikan kita panggil apa, bonus yang besar kepada Rasulullah sekiranya perniagaan pada ketika itu untung besar. Maka Nabi pun bukan nampak sangat hak untung besar nak bagi bonus apa semua tu. Yang penting Nabi menjalankan amanah baginda. Maka bermulalah perjalanan Rasulullah dengan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ni kalau masyhur tempat kita perempuan lah. Tetapi Maisarah yang bersama dengan Nabi dalam perjalanan ke bumi Syam itu adalah seorang lelaki. Lelaki. Kalau tempat kita nama anak jantan nama Maisarah, Jem. Aiman nama apa? Nama Aiman Maisarah. Pi tu wih. Dak dia kata ni gena ni Halim ni membuah anak mu ni jantan pada tina pada gua khunsa ke gua mana dia ni Maisarah, jadi lelaki. Dan tak semua nama yang ada tak marbutah merujuk kepada perempuan. Contohnya Hamzah, ha mim zai ta marbutah, Hamzatun. Ada tak marbutah? Ada. Jadi adakah Hamzah tu laki? Tak. Masyhur Hamzah itu nisbah pada nama orang lelaki, bukan perempuan. Begitulah juga dengan Salwa. Salwa pada nama dia tu ada tak tanda-tanda muannas, isim muannas, nama bagi perempuan? Tak ada situ tu. Tapi apa dia? Salwa ini ghalib, biasa, masyhur disandarkan kepada orang perempuan. Ada nama yang pada zahir macam laki tapi nisbah pada orang perempuan. Contoh apa? Nama anak apa Haji? Nama anak saya Muhammad Nur Iman. Muhammad tu dia dah laki. Nur tu nak lagu-lagu perempuan pun ada. Iman pula kat belakang tu. Laki ke perempuan? Lelaki. Nisbah balik pada tuan punya nama tu lah. Laki ke perempuan? Ada yang nama Nur Iman, perempuan. Ada yang nama Nur Aiman, lelaki. Ada yang nama Ummu Aiman, perempuan mula. Tu dia lah. Jadinya di situ tu nak kena tengok tuan punya nama tu laki ke perempuan. Contohnya keturunan mak Nabi SAW, Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah. Az-Zuhriyah tu daripada kabilah Bani Zuhrah. Zuhrah tu laki ke perempuan? Zuhrah tu lelaki, bukan perempuan. Tapi nama nak lagu macam perempuan. Situ tu. Baik. Jadinya tuan-tuan, jalanlah Nabi ni dengan Maisarah ni sampailah ke Busra, ke bumi Syam. Sepanjang perjalanan Maisarah mendapati mereka ini berada di bawah teduhan ataupun dinaungi dengan awan.
Tempat lain semua panas, tempat dia hak depa lalu ya tak panas. Sampai di Busra menega habis laku licin, patah balik mai pun berada di bawah naungan awan. Teduh sampailah mereka di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Maisarah dia balik pi bagi tahu kepada Khadijah, puan-puan, saya rasalah bahawasanya Muhammad ni bukan biasa-biasa, bukan bisya-bisya, bukan kaleng-kaleng punya orang ni. Ni pelik sungguh dia ni. Sepanjang perjalanan kami daripada Mekah pi ke Busra tu tak hangat langsung, patah balik mai pula tak hangat juga, menega pula untung 2 kali ganda daripada hak asal. Dia pula akhlak dia bagus. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah tertarik dan dia hantarlah utusan pi tanya Rasulullah, Muhammad, Khadijah kenal kat mu ni, mu mau kahwin tak dengan dia, dia nak jadi bini mu ni. Maka Nabi SAW pada permulaannya Nabi macam tak apa nak terima. Nabi kata, Khadijah tu orang kaya, aku ni orang miskin. Kata pembantu Khadijah, Khadijah tanya hang mau ke tak mau, bukan tanya hang miskin ke kaya, mau ke tak mau. Akhirnya bawalah pinangan rombongan daripada pihak Nabi pi meminang Sayyidatuna Khadijah, diketuai bahagian Rasulullah oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, tukang cara. Kita panggil orang tua-tua ni dia ada duk pantun-pantun. Kalau kahwin dengan orang Johor tengah hangat dulu duk guna pantun, tak nak boleh kang nori. Hang pantun aku pantun, hang pantun aku pantun, pengantin pendek pitam dah. Pasal duk jawab pantun tu adat orang Melayu kita. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib dia kira pimai-pimai jadi menikah. Bila menikah, berapa mas kahwin ataupun hantaran Nabi SAW? Banyak ke tak banyak? Boleh banyak juga tuan-tuan. Lebih kurang kalau tak silap 20 ekor unta. 20 ekor unta 20 ekor unta merah. Kaya tak? Kaya. Pasal apa? Sebab unta merah zaman tu ibarat kita kata kalau sabit dengan motor, wai syukur wai syukur kira mahal. Kalau kereta kira Ferrari, Lamborghini, Aventador punya lah, hak 6,000 kuasa kuda. Kaya tak? Kaya. Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Baik, Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah isteri yang paling hebat berbanding isteri-isteri Nabi yang lain. Kerana apa? Kerana Sayyidatuna Khadijah membantu Nabi ketika mana orang tak mau bantu Nabi. Sayyidatuna Khadijah beriman dengan Nabi ketika mana orang tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Khadijah satu-satunya isteri yang Nabi dapat zuriat daripada dia. Sampai satu hari Nabi SAW mendengar bahawasanya Sayyidatuna Aisyah ni dia cemburu kerana Nabi memuji Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah anak Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Maka Nabi kata gini, hang ni macam mak hang itulah Nabi kata habis orang itu. Macam mak dia sungguhlah Fatimah ni, menyebabkan Aisyah cemburu. Bila cemburu, Aisyah pun kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Khadijah itu wanita yang telah meninggal dunia dan dia satu orang wanita yang tua. Nabi dengar itu panas telinga lah. Nabi kata, wahai Aisyah, percakapan kamu tu percakapan yang kurang baik. Sekiranya percakapan kamu itu dibaling masuk di dalam laut, nescaya akan membusuk seluruh air laut. Maknanya tak elok hang cakap gitu kepada Sayyidatuna Khadijah. Pasal apa? Kerana Rasulullah kata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Khadijah itu isteri aku hak paling bagus daripada hak lain-lain punya bini. Bukan bini lain tak bagus, bini lain bagus juga, tapi ada pro dia, ada pro and con dia. Pasal apa bagus? Yang pertama Nabi sebut
isteri aku yang awal-awal beriman dengan aku Khadijah. Kamu ada ke? Tak. Hang pun tak ada lagi pada tu. Yang kedua, isteri yang paling banyak menginfakkan harta ketika mana dakwah susah di Mekah adalah Khadijah. Waktu tu hang pun tak ada lagi. Dan isteri yang melihat sendiri wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal-awal wahyu turun yang tengok adalah Sayyidatuna Khadijah. Hang pun tak ada lagi. Yang keempat, satu-satunya isteri yang bagi zuriat kat aku adalah Khadijah. Hang pun tak ada wahai Aisyah, walaupun hang nak darah, walaupun dia tu bukan nak darah, dia janda, tapi dia bagi anak kat aku 6 orang. Maka pada ketika itu tuan-tuan, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengakulah kata Sayyidatuna Khadijah itu terlebih afdal berbanding daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Baik. Dia kata, ustaz, kalau lagu tu dalam Quran ada juga ayat yang menyatakan bahawasanya Sayyidatuna Maryam alaihassalam, mak Nabi Isa itu adalah wanita yang paling terbaik di alam ini. Wanita yang paling terbaik, paling mulia di alam ini. Maknanya kalau Allah Ta'ala sebut Sayyidatuna Maryam alaihassalam wanita yang paling terbaik di dunia ni, duk tang mana kedudukan Sayyidatuna Khadijah? Tang mana kedudukan Khadijah radhiyallahu anha? Maka disebutkan oleh almarhum Syekh apa dia, Allahumma salli ala Muhammad, lupa dah nama syekh tu, dalam kitab dia Al-Qasasul Qur'ani, cerita pasal bab Nabi Musa alaihi salam, bab Nabi Isa apa semua ni. Maka ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, bukan dia ayat pada kita lupa lah, surah Ali Imran tu. Nah, jadi maksud kata Allah Ta'ala menyatakan mak Nabi Isa, yakni Maryam, sebaik-baik wanita di alam ini adalah merujuk pada zaman dia. Pada zaman dia saja. Adapun mak isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah ni semulia-mulia wanita semua manusia sekali. Bukan zaman Nabi saja, hatta mewakili semua wanita daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Allah Ta'ala memuliakan Maryam alaihassalam sebaik-baik wanita di alam ini adalah pada zaman dia. Zaman dia saja. Adapun Khadijah bukan takat zaman dia. Semua zaman di alam ni Khadijah yang paling terbaik. Situ maksud dia tu. Nak faham murad, nak faham makna perkataan ataupun kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dapat 6 orang anak. Dapat 6 orang anak. Anak yang pertama nama dia Al-Qasim. Sebab tu gelaran Nabi Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim. Anak kedua bernama Abdullah. Nah, jadi Al-Qasim adalah anak Nabi lelaki, anak pertama, mati waktu kecil. Maqam dia di mana? Maqam dia sebelah maqam mak dia, sebelah maqam Sayyidatuna Khadijah. Tanah tu di Jannatul Mu'alla tu lah, di perkuburan Mu'alla tu kita pergi ziarah maqam Sayyidatuna Khadijah. Dia kotak besar tu, hujung kotak besar tu balik penjuru bawah ni ada kotak kecil, yang tang tu lah maqam Sayyiduna Al-Qasim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak hak kedua nama dia Abdullah. Bila Nabi ni Allah Ta'ala uji matinya Abdullah, orang kafir kata kat Nabi, kata Rasulullah ni terputus nasab, tak ada hak nu, tak ada hak ni. Sabit wafatnya Abdullah, Allah turunkan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mati anak Nabi nama Abdullah. Kemudian anak Nabi yang ketiga Zainab. Zainab ni kahwin dengan siapa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Bukan dia. Zainab ni kahwin dengan siapa? Lupa dah kita. Nah, anak Nabi hak ketiga Zainab.
Kemudian anak Nabi SAW yang keempat dan yang kelima Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum boleh, Kalthum boleh, kok mana pun tak apalah. Ummu Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Ruqayyah ni siapa dia ni? Adalah isteri Sayyidina Uthman. Kahwin dengan Sayyidina Uthman, mati tahun kedua hijrah. Bila tu? Tahun kedua hijrah tu waktu perang Badar. Jadi perang Badar Sayyidina Uthman pi tak pi, pasal duk jaga isteri dia Ruqayyah. Tapi dapat tak pahala perang Badar? Dapat pahala perang Badar. Dapat pahala perang Badar kat Sayyidina Uthman. Pasal apa? Kerana niat asal dia memang nak masuk perang. Tapi Allah uji disebabkan isteri dia Ruqayyah sakit. Bila menang Islam dalam perang Badar, Nabi balik mai ke Madinah, Allah uji pula. Lepas daripada kemenangan, Allah uji dengan kesedihan, mati pula Ruqayyah. Lepas mati Ruqayyah, Nabi SAW bawa Nabi pelawar pula Uthman nikah dengan adik Ruqayyah dah. Nama apa? Nama dia Ummu Kulthum. Kahwin pula dengan Ummu Kulthum, maka dapatlah gelaran Sayyidina Uthman Dhunnurain, yang mempunyai dua cahaya. Dua cahaya ni makna apa? Dua cahaya. Dua cahaya di sini membawa erti anak perempuan Rasulullah Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Baik, jadinya tuan-tuan, Ruqayyah dan Ummu Kulthum ni sebelum kahwin dengan Sayyidina Uthman, depa kahwin dengan anak Abu Lahab. Abu Lahab ni pak menakan Nabi SAW, kahwin dengan anak Abu Lahab. Ruqayyah kahwin dengan Utbah bin Abi Lahab. Ummu Kulthum berkahwin dengan Utaybah. Sebelum tu, lepas tu Nabi suruh depa cerai. Nabi minta mereka cerai. Itu panjang cerita lah pasal apa Nabi suruh mereka cerai. Lepas tu ulama duk bahas pula dari sudut hukum pekah apa semua tu. Itu nak buka kitab pekah lah. Kita pun tak arti juga dalam cerita tu pun. Tapi nak habang kata sejarah dia lagu tu. Sebelum kahwin dengan Sayyidina Uthman, Ruqayyah kahwin dengan Utbah bin Abi Lahab. Kahwin dengan anak pak menakan Nabi SAW. Ummu Kulthum kahwin dengan Utaybah. Kahwin dengan Utaybah bin Abi Lahab. Anak Nabi haklah kali nombor 6, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Kahwin dengan siapa ni? Kahwin dengan Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Jadi anak Rasulullah yang awal sekali mati hak perempuan adalah siapa dia? Adalah Sayyidatuna Fatimah. Sebelum Fatimah ada dah hak meninggal. Antaranya Zainab apa semua tu. Tapi lepas Nabi wafat, 6 bulan selepas Nabi wafat, maka wafat pula Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Lepas wafat Fatimah, Sayyidina Ali dia kahwin lah dengan isteri dia yang baru, dapat anak dan sebagainya. Ramai maknanya anak Sayyidina Ali ni bukan Hasan Hussein saja, ada lagi hak lain pun ramai juga. Jadi kita nak habaq apa ni? Nak habaq kata itu adalah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dapat daripada perkahwinan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Baik, kemudian wafatnya Khadijah 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi hijrah wafat Khadijah. Dan selepas beberapa hari wafatnya Khadijah, mati pula pak menakan Nabi Abu Talib tahun yang sama. Tak sampai 10 hari mati pula Abu Talib. Maka digelar sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Dan tahun tu jugalah adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj di dalam bulan Rejab. Baik. Waktu dia mati itu umur apa? Pada ketika itu umur Sayyidatuna Khadijah 66 tahun. 66 tahun. Umur Nabi berapa? Umur Nabi 51 tahun. Jadi ulama kata Nabi berpoligami sejak umur berapa? 52 tahun. 52 tahun. Nabi kahwin dengan apa? Nabi kahwin dengan Maimunah, kemudian baru kahwin pula dengan Sayyidatuna Aisyah tahun kedua hijrah lepas perang Badar.
Jadi ayah-ayah hak mana umur lebih dari 51 dah, boleh lah pasang seorang lagi. Tu pun kalau berani lah. Dah, kalau berani. Kalau tak berani jangan duk gagah pi. Nah, duk jalan law pun tak larat dah menikah lah seorang lagi. Orang takkan naik wheelchair terus. Pakai naik wheelchair terus. Jadi Nabi SAW monogami tu sampai 50 lebih. Kemudian barulah Nabi kahwin. Tu pun sabit kata Khadijah mati. Kalau Khadijah tak mati, barangkali Nabi tak berkahwin lebih daripada satu. Barangkali. Tapi Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Maka lepas daripada Nabi kahwin tu ada pula sunnah berkahwin lebih daripada seorang. Tu pun nak boleh kata sunnah lebih kahwin seorang tu, nak dapat title sunnah kahwin lebih tu, ada syarat dia lah. Mencukupi syarat jadilah sunnah. Tak cukup syarat punah ranah, bukan jadi sunnah, punah pula dah pada ketika tu. Kalau tak mampu, hukum dia haram balik kahwin. Jangan kata kahwin lebih baru nak kahwin pun tak boleh tau. Niat dia nak zalim bini dia hak dia kahwin tu haram. Haram hukum dia tu. Tak mampu. Jadi Nabi kata puasa tak mampu. Jangan duk tebiang pi, lagi duk boleh buat nanya ke orang saja. Tu kahwinnya Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Baru baca qira'at tu, baik tu. Khadijah merupakan isteri mukminah pemurah lagi jujur yang selalu membela perjuangan dakwah Islam dengan harta dan jiwa raganya. Batu belum daripada dia wafat, dia pesan ke Nabi, wahai Rasulullah, sekiranya lepas aku mati besok nanti ni, Allah Ta'ala uji kamu dengan kekurangan harta. Jadi bila duit tak ada nak berdakwah di jalan Allah Ta'ala, maka Khadijah kata, koreklah kubur aku, ambillah sisa tulang bedulang mayat aku, pi jual. Dapat untung daripada jual hasil tulang aku, belanjalah ianya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Khadijah ni punya kasih ke Nabi. Sampai dia mati dah pun dia kata, kalau boleh aku nak lagi pahala berjihad di jalan Allah. Nak boleh hak lagu ni payahlah. Ni duk sakit dah ni. Abang jangan menikah lain. Tu tak kau duk sakit tu. Bukan abang kata, abang jangan lupa bila mati besok, abang katalah susah ke apa, tak ada motor nak naik mai di masjid Matang Jangguih ke apa, abang korek kubur cek pi jual tulang-tulang tu, guna duit tu beli motor, beda pi masjid. Kalau ada hak tu kata tak syurga weh kau tu. Ni dia abang apa dah? Abang jangan menikah lain tu. Kata cik jangan duk bagi kat siapa-siapa, cik tak redha tu dia. Duk atas katil terdang dah nak mati dah. Bukan bini kita dah, bini orang lain. Bini tuan-tuan bagus lah ni pun habaq dah. Esok cik mati menikah 3 pun tak apa. Tu dia. Kalau ada lah, kalau ada mebak kata ya. Nampak dia macam tak ada, balik pun tak ada. Tu dia dah. Nak habaq kata bagus sungguh Khadijah ni, bukan nak cerita tentang nikah lebih tu, nak cerita pada dia punya perjuangan dia situ. Pada tahun yang sama, tahun yang mana tu? Tahun kewafatan Khadijah. Tu maksud tahun yang sama. Abu Talib yang merupakan bapa saudara baginda. Bapa balik mana ni? Bapa saudara balik bapa, bukan balik mak. Balik bapa. Dan kalau kita tengok pada silsilah, ayah Nabi Abdullah dengan Abu Talib dua beradik seibu sebapa. Pasal Tok Wan Nabi ni ada bini ramai. Abdul Muttalib ni bini ramai. Dan bini dia hak ramai ni, anak pun ramai dah. Anak semua duk ada 16 orang. 6 orang perempuan, 10 orang lelaki. 16 orang. Jadinya Tok Wan Nabi Abdul Muttalib kahwin dengan Tok Nabi hak perempuan. Siapa Tok Nabi hak perempuan? Nama dia Fatimah binti Amru bin A'idh. Fatimah binti Amru bin A'idh Al-Makhzumiyah. Dari kabilah Bani Makhzum. Kahwin mereka dapatlah 2 orang anak ni. Nama Abdullah dan juga Abu Talib. 2 beradik seibu sebapa.
Sebab tu kita tengok Abu Talib ni sayang Nabi sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal ni mai pada darah dia ni, mai pada keturunan dia. Bukan mai daripada mak lain, mai daripada anak menakan hak keturunan mak dan pak aku hak sama. Adapun Nabi dengan Abu Lahab, mak lain, pak sama. Tetap dia beradik kandung tapi keluar perut lain-lain kita kata. Tu dia. Jadi Abu Talib pak menakan Nabi, seibu sebapak. Sebab tu dia kasih sungguh ke Nabi. Jadi Abu Talib ni jaga Nabi hampir 40 tahun. Sampailah dia nak meninggal nu pun dia duk jaga lagi Nabi SAW. Baik. Kemudian Abu Talib merupakan bapa saudara baginda yang banyak membelanya siapa? Nya Rasulullah. Dalam menyebarkan dakwah juga turut meninggal dunia. Jadi tidak ada satu pun kenyataan yang menunjukkan kata Abu Talib ni menyembah berhala. Tak ada. Dan daripada situlah ulama ihtimal kata Abu Talib mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini antaranya pandangan Imam Abu Zur'ah dan juga pandangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidak ada dalil kata dia halang dakwah Nabi. Bahkan dia suruh pula Nabi sampaikan dakwah. Dan tidak ada dalil bukti kata Abu Talib menyembah berhala, buat benda-benda yang dilakukan oleh orang-orang kafir, menjudi, minum arak, berzina. Tak ada langsung. Di sini ulama kata dia ni mati beriman kepada Allah. Tapi mengikut nas dalil yang sarih, yang jelas dalam hadis Nabi, Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Ini pandangan jumhur kebanyakan ulama. Jadi disebabkan Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman, itulah turunnya ayat 113 surah At-Taubah yang kita baca pada malam ni. Ala kulli hal tuan-tuan, serah keadaannya itu kepada Allah. Allah Ta'ala nak letak kat mana tu dia punya kerja lah. Tapi kita nak ngaji malam ni pada apa? Pada masalah mendoakan kebaikan, keampunan, keselamatan di akhirat buat orang yang tak beriman. Di dunia ni doa dia selamat tak apa. Kawan kita bukan Islam naik motor nak balik rumah, bawa balik elok nak motor nak selamat dalam perjalanan. Tu tak apa tu. Hak tak boleh nu doa nah mudah-mudahan lah sami belu selamat dunia akhirat. Tu mau mampus kekok belakang tu. Dunia tak apalah selamat, akhirat nu confirm tak selamat dah. Pasal tak beriman. Macam dengan tangmo tu lah. Hak Thailand tu tangmo ke tom yam ke kau suka lah nama apa pun, yang penting tak beriman maka haram. Kita duk kata apa, rest in peace, apa RIP tu, rip menetang apa tu. Jadi fatwa mengatakan haram, tak boleh. Kita sebutlah tadi ni, boleh tengok dalam buku fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Di rumah kita pun ada. Tak kira kalau nak balik baca sama-sama dengan saya, boleh balik ikut dengan saya. Jadi tak boleh lah. Tapi orang kita lah ni dia jadi tak tahuan punca. Hak ulama mati jasa banyak hak Islam tak mau nak doa kan apa. Habis pening habis orang. Pening habis orang. Orang hak tak patut ambil sebagai idola tapi tarik jadi idola. Tak kepening kepala kita tuan-tuan. Orang yang tidak ada akhlak, itulah yang diangkat. Tapi tok-tok guru, para alim ulama, orang-orang soleh tidak dijadikan sebagai idola. Ini akhir zaman kita dah. Habis itu. Tahun itu dikenali sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Tahun kesedihan. Oleh sebab itu apabila Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan kata-kata. Dhabit tang tu selalu mengucapkan kata-kata ni bila ni? Sebelum turun ayat 113 surah At-Taubah. Kena dhabit itu. Sagi duk faham kata nak turun ayat ni pun Nabi duk kata lagi ni. Tak. Sebab tu kita jumpa satu video tu. Video kata, tajuk video tu kata. Dia kata aku pergi kedai tu dengar ni pada bergaduh. Si A tu dia kata lah dekat si B.
Kawan ni tanya kata apa? Dia kata dia kata. Kawan ni pula dia kata apa? Kawan hak ni pula balas balik kata pula kata kat kawan A tu. Kawan B kata apa? Dia kata. Dia tak tahu dia kata apa. Hak penting apa? Dia kata. Hak tu ya. Video tu pun berjuta orang tengok. Kali dengan saya. Kawut tengok. Kita nak dengar dia kata apa. Tapi dia nak buat apa? Kawan tu kata apa? Dia kata. Kawan ni pun dengar, dia panas hati, dia balas balik, dia kata juga. Kata apa? Dia kata. Kata apa? Tak tahu lah kata apa. Kata. Celaru sungguh. Dengan tayar duk tengok kat 3 minit kena murung. Haru sungguh. Tu pun banyak duit juga apa tu boleh pun kata-kata tu ya. Jadi kita try buat tengok. No, kita cover tengok video tu, lepas tu kita buh dalam apa dia Abdul Halim punya apa channel ke, bagi orang subscribe banyak ni, lepas tu dapat untung orang like banyak, kita bedak 3 lah. Betul kan? Kan? Aiman tu kata kat Aiman, dia kata apa? Dia kata. Aiman tu pula kata balik dia, kata 3 suku, tak ada kerja. Itu dia orang hari ni lah. Nabi kata apa tuan-tuan? Rahimakallah wa ghafara laka la azalu astaghfiru laka hatta yanhani Allah. Moga-moga Allah merahmatimu. Mu siapa? Mu Abu Talib situ tu. Sebab tu dalam kita mayang tuan-tuan, silap doa ke orang batas mayang, jangan dia buat mereka main. Kawan kita ni dia buat apa? Dia bersin Hashim, gitulah. Tak tahan Hashim. Kita pun doa kat dia rahimakallah, batal siap dah. Ka tu rahimaka, ka tu kamu. Jadi bila kita baca yarhamkallah ka ataupun rahimakallah ka di situ tu tak boleh pakai situ tu. Luar semayang tak apa lah. Dalam semayang tak boleh batal. Dikira bercakap. Lepas tu ustaz nak buat ke mana? Tukar ka pada hu, rahimahullah ka ataupun yarhamhullah. Guna ganti nama ghaib, seolah-olah dia tak ada depan kita. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nya siapa? Nya kawan kita tu lah. Kan? Jangan kata yarhamkallah. Kita lah duk buat telajak lah. Yarhamkallah. Duk buat darah itu. Batal terus. Jaga nah hanibat semayang dalam semayang. Luak semayang hu ka ha ka ki ka, kok suka kok mana pun. Dalam semayang nak kena jaga. Sopa jugalah semayang. Kita semayang bini kita kata apa? Abang, hujan turun kita duk semayang ni. Cik ambil baju dulu nah, hak sidai tadi ni. Abang sidai noh, kita duk semayang. Kita nak kata ya takut batal. Kita kata apa? Ke batal juga. Batal juga. Pasal apa batal? Pasal ada makna yang dapat difahami. K tu K okey dah tu. Kan? K. Situ. K. Kalau ya telah lagi lah. K pun batal dah. Tak boleh tu. Ataupun kita ni dehem. Lah mayang. Silap dehem batal. Dehem pasal apa? Kalau dehem tu nak bagi suara kohor sedap batal dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu dah dia baca. Lepas tu sangkut. Itu. Niat dia apa? Niat dia tu nak bagi hilang kohok hak sangkut lagi ni, nak boleh baca kohok sedap lagi. Batal. Ni. Dia kira apa? Dia kira bercakap tu. Dia kira cakap lebih daripada 2-3 huruf dah keluar. Tambah hal buat kelaku lagu tu lagi lah. Tapi kalau dia tu memang duk sangkut dah, baca dia memang jenis suara sedap dah. Lepas tu dia sangkut, rengkung dia tu sangkut. Jadi bila rengkung dia sangkut dengan kahak ke apa, dia duk berdehem tu dengan tujuan supaya dia boleh baca sambung ayat hak dia baca tak sah ni. Ketika itu tak batal. Dengan syarat bukan niat dia nak bagi sedap suara tu. Kan? Setengah orang tu kalau kohak lokat tang ni dia kira tak boleh pergi dah. Padahal dia baca ke dah. Suara tetap keluar. Cuma tak apa nak sedap macam hak sebelum kohak tu. Dia perbetul kohak nak bagi suara sedap juga. Betul. Nah. Duk buat lagu tu tuan-tuan tak payah
Baca lembu nak beranak lah kawan tu pun tak boleh. Ni nak kena jaga juga ni. Memang bulan Ramadan ni kita memanglah nak tu iman sedap, tapi tu iman sedap tu biar hak faqih lah. Kan? Setengah orang tu, malam ni kami ambil tu imam al-hafiz. Setiap rakaat duk dehang gitu, mampus weh. Duk bunyi gitu tuan-tuan. Tak ada guna hafiz ke hapuih ke apa, tak sah, batal semayang, kena semayang lain. Kalau kita duk turut juga pakai batal gitulah, mufaraqah barang lah. Nah, ganti naik tempat dia. Pasal apa tuan-tuan? Ni masalah semayang. Jangan duk sedak saja. Kadang-kadang duk syok sendiri pun ada tak? Jemaah di belakang lutut nak keluar lah. Dia baca punya panjang. 1 rakaat 3 muka setengah. Malam kedua semua main naik wheelchair. Malam ketiga metok katil hospital. Malam keempat ambulan tunggu di luar surau. Kok nak qalu malam kelima. Tu dia. Jangan dah. Jangan duk penanya orang lagu tu. Tu imam hafiz ke hapuih ke apa, nak kena tengok orang belakang. Nak baca panjang, baca mau laju sikit. Laju pun jangan laju sangat. Sampai tercungat orang hak belakang. Kan? Jaga-jaga juga. Hak ni pun kita nak kena parti juga. Tapi kalau kita tegak lepas marah kita, tu dengki tu tak dapat jok mana-mana. La haula wala, bukan kira jok syehoi. Tak betul. Ganggu habis orang. Kesian Pak Long di belakang duk turut suara sedap, mayang tak sah. Ni pening kepala orang. Nah, aku akan selalu meminta ampun bagimu sehingga Allah melarangku. Nabi sebut. Dengan itu orang-orang Islam mula mengikuti Rasulullah dengan masing-masing meminta ampun bagi sanak saudara mereka yang telah mati di dalam kekufuran, hinggalah turun firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 113 di atas yang merupakan teguran. Teguran di sini makna larangan, tak boleh. Itu terhadap perbuatan seperti itu. Perbuatan seperti itu seperti mana? Yakni perbuatan mendoakan keampunan buat orang yang kufur. Situ perbuatan tu. Maka Nabi pun berhenti dari meminta ampun bagi Abu Talib. Ni dalil kata Abu Talib mati tak beriman pada Allah. Dan sekaligus melarang orang-orang Islam, orang Islam di sini zaman Nabi sehinggalah hari kiamat sampai kita lah, dari meminta ampun bagi sanak saudara mereka yang mati dalam keadaan kafir, yakni tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau adik-beradik kita hak tak Islam, boleh pergi ziarah tidur rumah dia, boleh. Kerana apa? Misalan contoh. Adam Kori, dengar Adam Kori berlakon tu kan. Baru ni dia balik pergi sambut apa dia, Chinese New Year ke apa, dia balik pergi makan chopstick ke apa. Ada satu orang budak mana tu kata haram. Tu dia makan chopstick haram. Pasal apa? Pasal tak boleh kata ni orang kapiak punya. Tak. Chopstick tu bukan orang kapiak punya. Nah, chopstick tu adat kebiasaan orang Cina dia pakai chopstick. Dia kata Nabi tak makan chopstick. Kita abang balik ke dia, Nabi pun tak pakai sudu. Kira hang pun macam tak? Itu dia. Nah, dia nampak chopstick kan? Gitu. Dia nampak chopstick. Nah, kita kata balik, mu makan dengan gerpu. Ada riwayat Nabi makan dengan gerpu? Tak ada. Riwayat Nabi makan duduk atas kursi kat dengan meja-meja pula. Siap boleh tekan loceng lah, panggil waiter mai. Ada Nabi makan tu? Tak ada. Nabi tunggu makanan, kita makanan tunggu kita. Nah, jadi makan dengan chopstick halal ke dah? Halal. Yang haram tu apa dia? Balas chopstick orang. Itu baru haram. Haram guna. Adapun haram pada nak makan pakai chopstick harus, tak ada masalah apa. Tuan-tuan nak makan pakai camca dengan sudu gerpu tu, boleh tak boleh? Boleh ha. Nak makan kok kepala lagu biasa pun tak apa. Dak pun besok ni main kedai lok haji kita, ya abang Alin kita, main kalih kok belakang. Hak kepala sudu naik kok belakang, hak ekor duk kok bawah. Boleh tak buat lagu chopstick? Boleh. Tapi orang bagi 3 suku, mabuk ayam tapai orang panggil. Nah, boleh tak boleh? Boleh. Jadi balik pergi duk makan rumah adik-beradik kita, hatta Islam boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma di situ ada dia punya hak dia. Kalau kita duk tahu adik-beradik kita ni makan bekas pinggan mangkuk, bukan pinggan mangkuk, kita panggil belanga dia duk masak tu, ada najis, makan apa? Tikus goreng.
Tak ada lah tikus goreng kan. Adik-beradik dia Vietnam ke apa, makan bewok 3 rasa. Bewok 3 rasa. Najis tak tu? Oh, najis dah. Takkan duduk tenyih bewok dalam kuali tu tak keluar apa kot. Paling kurang keluar juga. Boleh makan tak tu? Tu tak boleh ya. Jadi nak masak pakai kuali hak lain. Pakai kuali yang lain. Dan perbezaan agama, perbezaan pegangan tak memutuskan nasab. Adam Kori, dia bin siapa? Tu bin bapak dia juga tu. Walaupun pak dia bukan Islam. Kan? Bin bapak dia juga. Lagi pemain bola nama apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Nama apa? Soleh, ingatlah Soleh. Nama apa lah ni nama kawan tu? Nama apa? Soleh. Dulu K Soleh dulu ni. Lincah tu. Tu main zaman Liu Kik Kong, Akmal Rizal Rakli. Nama geng-geng kita tu. Geng-geng kita. Bukan kita main bola pun. Tengok mereka lah. Fadli Sya'ari zaman-zaman tu. Kedah dulu kira bereng. Jadinya dia lalu dia masuk Islam. Kalau ada adik-beradik dia tak Islam, boleh dia pergi salam, tak ada masalah apa. Tak memutuskan hubungan silaturahim nasab ni apa, tak ada masalah. Hak tak boleh dia doa keampunan untuk abang dia hak mati bukan Islam, tapi dia nak doa masuk Islam. Maka itu sunnah Nabi. Macam mana Nabi doa kepada Abu Jahal dan Umar Al-Khattab. Nabi doa supaya dia masuk Islam. Tapi yang masuk Islam Umar Al-Khattab. Adapun Abu Jahal tak masuk Islam. Jadi masalah doa pada orang bukan Islam dua. Hak pertama haram, doa keampunan untuk dia. Yang kedua halal, bahkan digalakkan doa supaya dia mendapat hidayah daripada Allah, yakni supaya dia dapat masuk Islam. Jadi itu tak ada masalah tuan-tuan. Cuma bila kita faham makna ni, kita tahu dah lah. Doa keampunan dan kesejahteraan dunia akhirat mutlak buat orang beriman. Pas ni siapa-siapa mati ke apa, tak Cinawat ke apa ke, hak Thailand kalau dia mati bukan Islam lah kita kata. Atau Cristiano Ronaldo ke apa ke, tak payah duk rest in peace lah, apalah tak payah mau mengarut merepek semua. Kita tak payah doa apalah. Memanda dengan mungkin kita sedih pasal dia mati tak Islam. Takat tu sudah ni duk pibat kenuri tahlil 7 hari 7 malam, lepas tu dia ubah hari. Tak payah mau mengarut semua. Hak tu tidak disuruh oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pahaya kita jumpa balik pada kisah yang ke-19, kenangan manis buat 3 orang sahabat. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.